Bismillah. Bismillah. Boleh dengar? Boleh Ustaz? Boleh. Okey, baik. Kita akan mula insya-Allah. Okey. Okey, baik. Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pertama dan selama-lamanya segala pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk sekali lagi kita bertemu pada petang Jumaat yang keberkatan ini insya-Allah. Lalu insya-Allah pada petang ini kita akan meneruskan perkongsian kita berkenaan dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran Karim. Okey, di mana kita dah sampai pada ayat yang ke-285 daripada surah Al-Baqarah, dan ia merupakan ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah yang ada sebab nuzul yang boleh dipercayai ataupun sebab nuzul yang kuat yang kita boleh katakan ia sebagai inilah sebab turunnya ayat Al-Quran. Okay, ayat-ayat lain ya banyak cerita-cerita di sebalik ayat ini bahawa ayat ini merupakan sebab turun, cerita ini merupakan sebab turun ayat ini, tapi ia tidak dapat dibuktikan. Kita dapat dibuktikan dengan jalan periwayatan yang baik ataupun dengan jalan cerita yang baik. Okay, maka antara ayat yang ada jalan cerita yang kuat dan jalan periwayatannya pula adalah jalan periwayatan yang dapat dipercayai ialah ayat daripada ayat 285 daripada surah Al-Baqarah. Kalau sebelum ini kita menyentuh tentang infak, tentang harta, apa yang sepatutnya seseorang itu buat dengan harta dia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang infak dan kita ceritakan bagaimana infak itu berlaku, bagaimana infak itu boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu benda yang terkandung di dalam infak. Dan infak ini adalah ibadah kita yang kita lakukan kepada orang lain. Kerana ada ibadah, okay, Allah Subhanahu Wa Taala bila nak memohon ataupun bila nak meminta kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah menunjukkan, okay, melalui dirinya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai zat-zat yang ada pada dirinya sendiri. Okay, zat-zat seperti al-kalam, Allah Taala berbicara, sama, Allah Taala mendengar, al-basar, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Okay, ini zat-zat ataupun sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada sifat-sifat yang mutaaddi, yang melibatkan orang lain. Okay, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki. Allah Taala beri rezeki melibatkan orang lain, maka yang dapat rezeki adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala Maha Pengampun. Lalu keampunan ni nak beri pada siapa? Beri pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada benda-benda yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, dan ada benda-benda yang mutaaddi, yang melibatkan orang lain. Dan begitulah juga ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibadah kita yang dengan diri kita sendiri sahaja. Solat adalah ibadah dengan diri kita sendiri. Puasa adalah ibadah dengan diri kita sendiri. Haji dan umrah adalah ibadah dengan diri kita sendiri. Tetapi ada ibadah-ibadah yang melibatkan orang lain. Contohnya zakat. Zakat adalah ibadah yang melibatkan orang lain. Okay, walau bagaimanapun apabila kita menyebutkan tentang ibadah, maka fokusnya tentulah ada pada diri kita sendiri. Nah, dengan kita tidak mengabaikan bahawa di sana adanya ibadah-ibadah yang memerlukan kita untuk berinteraksi dengan masyarakat di sekeliling kita. Dan itu yang kita ceritakan pada sesi yang lepas.
Dan pada sesi kali ini kita bersama dengan ayat 285 daripada surah Al-Baqarah. Baik, kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Itu ayat 285 daripada surah Al-Baqarah. Dan ayat 285 ini adalah ayat kedua terakhir daripada surah Al-Baqarah, di mana dia adalah antara kelebihan yang ada pada ayat ini, dia adalah salah satu daripada komponen dua ayat. Ayat 285 dan ayat 286. Di mana Nabi SAW menyebutkan, man qara'a akhir ayataini min surah Al-Baqarah, siapa yang membaca dua ayat terakhir okay, daripada surah Al-Baqarah, fi lailatin kafatah, pada satu malam, maka cukuplah bagi dia. Dalam waktu malam ni adalah waktu manusia dia bersendirian. Okay, waktu bersendirian. Okay, dan waktu ni adalah waktu manusia banyak gangguan. Okay, waktu ni manusia terlindung. Okay, maksudnya kalau dia buat salah tak ada orang nampak, dia nak buat maksiat, dia nak buat dosa, tak ada orang tengok. Lalu ini yang ada pada waktu malam. Kerana malam ini bagaikan sitar, bagaikan langsir yang menutup kehidupan manusia. Kalau siang-siang nak buat benda-benda tak elok, maka takut orang nampak. Sebab waktu tu orang bekerja, waktu tu orang boleh melihat dengan jelas dengan cahaya mataharinya. Lalu malam adalah waktu yang sinonim dengan sendirian, ada gangguan-gangguan dan terlindung. Lalu di sana ada ayat-ayat ataupun bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi SAW pada kita. Antaranya pada waktu malam, maka kita ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi petang, ini zikir. Kemudian bacaan Al-Quran, kita ada sebelum tidur, kita baca surah apa? Surah Al-Mulk, sebelum tidur. Kemudian kita ada surah Qul, 3 Qul, 4 Qul, 3 atau 4 Qul. Okey, kita ada apa lagi bacaan tadi yang kita baca pada waktu malam? Okey, ada bacaan-bacaan yang diajar. Sajadah. As-Sajdah, ketika mana tu? Nabi SAW baca surah As-Sajdah pada waktu malam. Saya tak sure. Kalau ada maklumat berkenaan dengan bacaan surah As-Sajdah pada waktu malam, boleh kongsikan. Okay, tapi setakat ni tak ada bacaan. Saya tak teringat, tak terlintas tentang adanya bacaan As-Sajdah pada waktu malam, khusus pada waktu malam. Okay. Nabi SAW mungkin ada riwayat yang Nabi SAW baca surah Al-Mulk diiringi dengan surah As-Sajdah pada waktu malam dia. Okay. Mungkin ada riwayat yang saya teringat, cuma saya tak dapat pastikan kesahihan maklumat ni. Kalau ada boleh beritahu. Okey. Dan begitulah ayat-ayat lain. Okay. Walau bagaimanapun ada masa, ada situasi dan keadaan di mana kita tak dapat nak baca semua ni. Banyak ni nak baca. Kita tak dapat nak baca semua ni. Ya, lalu Nabi SAW sebut, kalau tak dapat nak baca semua ni pada waktu malam, maka cukuplah dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Man qara'a akhir ayataini min surah Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Cukuplah bagi dia untuk dia hanya membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Okey, boleh. Okey. So ayat 2 ayat terakhir adalah ayat 285 dan ayat 286. Okey, tapi janganlah pula kita nak amalkan, boleh amalkan penuh selagi mana kita mampu untuk baca zikir, kita mampu untuk baca Al-Mulk, As-Sajdah, 4 Qul, maka baca semua sekali. Tapi kalau kita tak mampu disebabkan kekangan masa ataupun kita tak larat, keadaan kesihatan tak mengizinkan, maka barulah kita iktifak, cukup dengan 2 ayat. Okey,
Cukup dengan 2 ayat ni setelah kita berusaha untuk buat yang sempurna. Okey, ini first kali ni kena tengok. Kadang-kadang bila kita sebutkan bahawa okey, baca qul huwallahu ahad menyamai dengan 1/3 Al-Quran. Lalu orang pun dalam keadaan-keadaan tertentu dia tak usaha pun untuk baca Quran lagi. Dia cuma baca surah Al-Ikhlas. Dapat 1/3 dia kata Al-Quran. Okay, bukankah lebih baik kalau dia baca betul-betul 1/3 Al-Quran, kan banyak pahala dia. Dia usaha dulu untuk dapatkan 1/3 Al-Quran. Kalau keadaan dia tak mampu, ada keuzuran pada dia, barulah dia pergi pada surah Al-Ikhlas. Okay. Kalau tak, maka kita jangan, sebab benda bila kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka benda yang kita nak bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang nama dia perfection, kesempurnaan. So sempurna adalah bila kita baca semua sekali. Okay, cuma bila kita tak mampu, ayat ni ada ayat ni, okay, tak mampu disebabkan keadaan diri masa atau sebahagian dia, barulah kita iktifak, cukup dengan hanya 2 ayat ini. Okay, boleh. Okay, so ayat 285 dan 286. Baik, apa yang terkandung di ayat 285 dan 286? Sebenarnya ayat sebab turun ayat 285 adalah bersekali dengan ayat 284. 284, 285, 286 ada kaitan antara satu sama lain. Mungkin kita boleh tengok kaitan dia dalam asbabun nuzul nanti, dalam sebab turunnya. Okey, baik, kita cerita dulu tentang ini. Okey, nanti asbabun nuzul kita cerita yang lain. Amanar Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Ar-Rasul. Okey, amanar Rasul, Rasul dekat sini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ar-Rasul. Okey, macam mana kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana ni alif lam. Okey. Alif lam dalam Al-Quran, okey, alif lam dalam bahasa Arab dia ada 2 makna. Alif lam ada 2 makna. Satu dipanggil jins. Okay, satu lagi dipanggil ahad. Okay, jins dengan ahad. Apa maksud jins? Apa maksud ahad? Jins maksudnya semua sekali. Okay, jins maksudnya semua. Okay, jins maksudnya semua. Okay. Contoh kalau saya baca Alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillah, nampak alif lam. Alhamdu. Ya, depan dia bermula dengan alif dan lam. Ini kan alif dan lam. Okay. Alif lam lam kat sini membawa maksud jins, iaitu semua. Semua jenis pujian adalah bagi Allah Ta'ala. Semua. Okay. Alif lam membawa maksud semua. Okay. Dan pada masa yang sama, alif lam juga membawa maksud al-ahad. Apa dia al-ahad? Al-ahad ialah apa yang terlintas di kepala. Apa yang terlintas. Okay. Terlintas. Okay. Bila kita sebut amanar Rasul, katalah, okay, kita letak diri kita dalam masyarakat Arab yang turun padanya Al-Quran. Okay, yang turun padanya Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bila berbicara dengan orang Arab ni, Allah Taala kata Rasul beriman. Rasul beriman, Allah Taala kata. Lalu apa yang terbayang dalam kepala orang Arab pada waktu itu bila disebutkan nama Rasul? Adakah mereka terbayangkan Nabi Adam alaihissalam, atau mereka terbayang Nabi Nuh alaihissalam, atau mereka terbayang Nabi Musa atau Nabi Isa? Okay, semua tu tak ada pada orang Arab pada waktu itu. Yang ada adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so sebab tu kita panggil dia yang terlintas dalam kepala. Amanar Rasul, Rasul yang terlintas dalam kepala pada waktu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang dimaksudkan dengan Ar-Rasul. Amanar Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman. Allah Subhanahu Wa Taala nak kuatkan lagi makna. Rasul tu sendiri, dia dipilih menjadi Rasul sebab dia beriman. Dia tak jadi Rasul kalau dia tak beriman. Okay, dia jadi Rasul sebab dia keimanan. Dia yakin pada Allah Ta'ala. Di saat orang lain semua tak beriman, dia adalah manusia pertama yang beriman pada Allah Ta'ala pada sesuatu zaman tu. Okay, lalu Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa Rasul ni, dia bukan beriman dengan iman yang sekadar iman. Aku beriman. Tak. Tapi Rasul ini beriman dengan sebenar-benar iman. Sempurna iman. Di mana Nabi SAW sebutkan tentang iman yang sempurna ni. Jadi iman seperti para Nabi dan Rasul, iman sempurna. Maka kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ada 73 hingga 76 bahagian.
Ada 73 sampai 76. Siapa yang ada semua ni, okey, 70 bahagian ni dia ada, maka inilah iman yang sempurna. Maka kalau kita nak tengok, kita boleh buka buku-buku yang bercerita tentang iman. Apa dia 70 bahagian iman. Dan Nabi SAW dalam hadis baginda Nabi sebut salah satu bahagian iman adalah al-haya, malu. Okay, malu adalah sebahagian daripada iman. Begitu juga sabar, syukur adalah sebahagian daripada iman. Okay. So cuma an-nazafatu minal iman, yang tu bukan hadis. Okay, kebersihan itu sebahagian daripada iman, tidak. Tetapi at-tuhuru syatrul iman, dia menyucikan diri. Okay, menyucikan diri adalah sebahagian daripada iman. Contoh menyucikan diri. Okay, menyucikan diri ni maksudnya adalah kita menyucikan diri dengan cara menyuci yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Wuduk, okay, mandi. Ini cara yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada kita untuk sucikan diri. Ataupun kalau tak ada air, maka kita tayamum. Okay, tayamum ni dia ganti wuduk, dia ganti mandi kalau tak ada air. Okay, maksudnya kalau kita tak ada air, nak mandi, mandi wajib, maka kita bertayamum. Cara tayamum sama. Masa ambil wuduk, tayamum dia macam tu, masa mandi pun tayamum macam tu. Ada sahabat Nabi SAW pernah satu ketika dia berhadas besar. Okay, lalu dia nak mandi wajib. Dan ketika dia nak mandi wajib, dia kata macam mana cara aku nak mandi wajib ni, air tak ada. Lalu dia teringat Nabi SAW ajar kalau berwuduk tak ada air, maka bertayamum. Maka dia pun bertayamum. Dia basuh bila bertayamum masa wuduk, maka dia basuh muka dan tangan. Okey, tetapi bila mandi dia kata, takkan nak basuh muka dengan tangan je. Lalu dia buat apa? Dia berguling-guling dekat atas padang pasir tu. Kama yatamarragud dabbah. Seperti mana binatang berguling-guling di atas padang pasir. Lalu Nabi SAW kata, innama yakfika an taqula biyadika hakadha. Cukuplah sebenarnya untuk kamu buat bertayamum untuk mandi wajib ni sama macam tayamum kamu untuk wuduk, untuk solat. Okey, so itu Nabi SAW sampaikan. Tapi apa yang kita nak sentuh adalah iman 73 golongan, 73 bahagian. Siapa yang ada 73 atau hingga 76 bahagian ini, maka 76 lah kita ambil yang maksimum. Allah Subhanahu Taala bila sebut tentang bilangan, kalau bilangan ni antara dua bilangan, maka Allah Taala sentiasa ambil yang besar. Okay, macam mana Allah Taala cerita tentang Nabi Musa alaihissalam bila dia buat perjanjian dengan dengan rajul daripada Syuaib, daripada Madian, daripada seorang lelaki daripada Madian. Maka dia kata, Nabi Musa kata nak berkhidmat selama 8 hingga 10 tahun. Okay, 8 hingga 10 tahun. Tapi sudah tentu kita tengok kesempurnaan itu adalah pada yang lagi banyak. Dan itulah iman. Kalau sebut 73 hingga 76, maka bilangan 76 inilah yang kita akan guna pakai. Okay, so ada 76 bahagian iman, maka siapa ada 76 bahagian iman ini, maka iman dia adalah iman yang sempurna. Okay. So amanah Rasul, Allah Ta'ala kata itu iman Nabi SAW. Nabi adalah manusia yang beriman dengan iman yang sangat sempurna. Okay. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dekat sini, amanah Rasul. Nabi SAW ni Nabi ke Rasul? Ada persoalan, Nabi atau Rasul? Okay. So Nabi SAW merupakan Nabi dan Nabi SAW juga merupakan Rasul. Lalu ada perbincangan di kalangan ahli ilmu. Apa perbezaan antara Nabi dan Rasul? Okay. Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama kata tak ada beza. Ada beza. Nabi adalah Nabi, Rasul adalah Rasul. Cuma kadang-kadang disebut nama Nabi dan kadang-kadang disebut nama Rasul. Okey. Kedua, ada pandangan kedua yang mengatakan apa beza Nabi dan Rasul. Nabi tidak diwahyukan. Okay. Nabi diwahyukan. Salah. InsyaAllah. Okay. Nabi diwahyukan. Okay. Tetapi tidak diperintah tidak diperintah untuk sampaikan. Okay. Nabi diberi wahyu kepada lelaki tersebut, okay, tetapi tidak diperintah, tidak diwajibkan kepadanya untuk menyampaikan kepada manusia. Berbeza dengan Rasul. Okay, Rasul
dapat wahyu juga. Okey, diwahyukan dan diperintah. Okey, diperintah untuk sampaikan. Itu antara perbezaan yang disebutkan oleh ahli ilmu berkenaan Nabi dan Rasul. Tapi ini adalah pandangan yang susah untuk diterima. Sebab apa? Apa tujuan Allah Ta'ala hantar Nabi kalau tak diperintahkan untuk sampaikan? Dan apa tujuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri wahyu kalau bukan untuk disampaikan kepada orang? Okey, lalu dia jadi satu persoalan. Okey, kemudian ada pula pandangan yang mengatakan Nabi ini adalah orang yang diberi Nabi adalah orang yang guna syariat Rasul sebelum dia. Guna syariat Rasul. Okey. Okay, dan Rasul pula syariat baru. Guna syariat baru. Ini antara syariat baru. Okay. Ini antara perbezaan yang disebutkan antara Nabi dan Rasul. Di mana Nabi guna syariat Rasul sebelumnya. Okay, katalah ada Nabi contohnya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Talut di dalam Al-Quran. Apa ayat dia? Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahum. Okey, ketika mana Bani Israel datang bertemu dengan nabi mereka. Ada satu ketika Bani Israel ni dia diperang. Bani Israel ni diperang. Memang perangai duk provok orang. Bani Israel ni memang suka kacau orang. Okey, lalu dia diperang. Okey, dan diperang sampai satu masa tak ada pemimpin. Pemimpin tak ada. Okay, tak ada pemimpin yang boleh pimpin mereka untuk perang. Okay, pemimpin untuk jaga dia orang mungkin ada. Nabi pun ada dekat situ. Okay, tapi tak semestinya Nabi ni ada ilmu, kemampuan untuk berperang. Lalu mereka tak ada pemimpin untuk perang. Lalu mereka pergi jumpa dengan Nabi yang lahum. Ada seorang Nabi bersama dengan mereka. Okay, dan Nabi ni ada dua pandangan. Sama ada Nabi yang bernama Syam'un. Okay, ataupun Nabi yang bernama Sumail. Okey, ataupun Sumail. Okey, ataupun kita panggil dia dalam bahasa barat Samuel. Samuel. Okey, Samuel. Okey. Tu ada dua Nabi. Nabi nama dia Syam'un dan Nabi nama dia Sumail. Samuel. Okey, lalu dua Nabi ni ataupun Nabi ni kenapa dinamakan Nabi? Kenapa Allah Ta'ala tak namakan dia Rasulillahum? Okay, kerana Nabi ini mengikut ajaran kata mereka yang berpandangan bahawa Nabi guna syariat Rasul sebelumnya, maka Nabi Syam'un atau Nabi Samuel ini mengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Okay, Nabi Musa, okay, dan Nabi Harun. Okay. So mereka mengikut syariat Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Maka sebab tu mereka berpandangan bahawa para Nabi dia dapat wahyu. Ya, nak angkat dia jadi Nabi perlu kepada wahyu. Tetapi syariat yang mereka guna pakai adalah syariat para Rasul sebelum mereka. Iaitu Nabi Musa alaihissalam dalam kisah pemilihan Talut sebagai pemimpin. Okay, maka Rasul pula adalah seperti Nabi Musa alaihissalam yang diberi kitab Taurat. Ada syariatnya sendiri. Rasul seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ada syariatnya sendiri. Rasul seperti Nabi Isa, Nabi Daud alaihissalam yang diberi syariatnya sendiri. Dan Rasul seperti Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi syariatnya sendiri. Okay. Itu pandangan yang ketiga. Ada pandangan yang keempat. Pandangan yang keempat kata, ini saya pergi ke sini lah pandangan keempat. Pandangan keempat mengatakan bahawa Nabi untuk kaumnya sahaja. Kaumnya sahaja. Okay, tetapi Rasul adalah untuk manusia, umat manusia pada zaman dia. Okey. Okay, namun pandangan ini kita tengok ada masalah juga. Okay, sebab Nabi Ibrahim alaihissalam contohnya. Kita pernah dengar Nabi Ibrahim pergi ke kawasan lain selain daripada kawasan Kanaan, kawasan Palestin. Kita tak dengar, melainkan Nabi Ibrahim pergi hantar anaknya Ismail dan isterinya Hajar ke Makkah, ke kawasan tanah gersang Makkah Al-Mukarramah.
Okey, tapi kita tak pernah tengok. Nabi Musa alaihissalam. Pernah tengok Nabi Musa dihantar kepada kaum lain selain Bani Israel? Tak ada. Nabi Musa dihantar kepada Bani Israel sahaja. Lalu pandangan ini pun ada question mark. Okay, ada tanda soal. Lalu pandangan yang paling kuat ataupun yang kita boleh guna pakai ialah Nabi guna syariat Rasul sebelumnya dan Rasul guna syariat yang baru. Maka itulah perbezaan antara Nabi dan Rasul. Okay. So bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi, maka kita faham Nabi ini adalah orang yang diberi syariat, diberi wahyu tapi menggunakan syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapat syariat baru. So itu kalau kita nak tengok dalam Al-Quran. Walau bagaimanapun, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran bila menceritakan tentang Nabi dan Rasul, maka maksudnya sama. Maksudnya sama. Nabi atau Rasul maksudnya sama. Sebab kebanyakan ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi dan Rasul menceritakan tentang tugas mereka. So tugas mereka sama. Nabi punya tugas, Rasul punya tugas sama. Cuma perbezaannya adalah pada syariat yang mereka guna pakai sahaja. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam ayat ini amana Rasul, Nabi beriman, Rasulullah SAW beriman. Okey, dengan kata lain kita boleh kata semua nabi adalah semua rasul adalah nabi, tapi bukan semua nabi adalah rasul. Itu yang kita guna pakai. Okey, amana Rasul. Nabi SAW beriman dengan apa? Bima unzila ilaih, dengan apa yang diturunkan kepadanya. Okay, dengan apa yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Apa yang diturunkan kepada baginda Nabi? Apa yang diturunkan adalah wahyu. Okay. Wahyu ni datang dalam bentuk apa? Ada yang datang dalam bentuk ada yang datang dalam bentuk ada yang datang dalam bentuk pertama dalam bentuk Al-Quran. Wahyu Al-Quran. Ini biasalah. Kita pun tahu Al-Quran adalah wahyu. Kemudian kita kena tahu juga bahawa Nabi ada mimpi. Mimpi para Nabi adalah juz'un minal wahyi. Adalah sebahagian daripada wahyu. Okay, itu para Nabi. Okay, Nabi SAW sebut tentang mimpi para Nabi ini adalah sebahagian daripada wahyu. Okay, yang dapat mimpi sebahagian daripada wahyu hanyalah para Nabi dan Rasul sahaja. Okay, dan kemudian ada ilham. Allah SWT bagi ilham ataupun memang cakap direct je. Okay, bagi tahu ilham lah. Ilham ni dia tak semestinya lintasan fikiran semata-mata. Tapi ilham ni kadang-kadang Jibril datang bagi tahu kepada Nabi SAW. So ini bentuk wahyu. Bentuk wahyu yang sampai kepada Nabi SAW sama ada Al-Quran ataupun mimpi yang datang kepada Nabi SAW ataupun dalam bentuk ilham. Itu benda yang datang kepada Nabi SAW. So amanah Rasul, Nabi beriman dengan semua-semua ni dan kita pun kena beriman dengan semua ni. Tiga-tiga ni. Dengan Al-Quran, dengan mimpi para Nabi. Dengan mimpi Nabi kan? Mimpi Nabi, bukan mimpi kita. Okey, ada orang dia cuba menggunakan mimpi dia untuk menceritakan tentang syariat. Jadi kita sebut wahyu ataupun benda yang berkaitan dengan syariat ni yang boleh diterima daripada mimpi adalah Nabi sahaja. Lalu kalau ada orang dia pergi mendakwa bahawa saya bermimpi dan mimpi saya mengandungi syariat yang mana semua kena ikut ni. Ini pesanan daripada Nabi SAW. Maka kita kata minta maaf. Okay, minta maaf. Dan kemungkinan kita kata kalau dia berterusan sebut benda ni, mimpi dia adalah syariat, mimpi dia adalah syariat, maka kita kata adakah kita boleh tanya soalan, adakah dia mendakwa dirinya sebagai Nabi. Dakwa dirinya sebagai Nabi. Okay. So inilah asalnya. Kalau kita jumpa, kita tengok ada ayah pin, kita tengok ada Rasul Kahar, kita tengok pelbagai orang yang mendakwa dan mengaku diri yang menjadi Nabi. Apa punca dia? Punca dia adalah pada awalnya dia berkata dia bermimpi. Dia bermimpi jumpa Nabi SAW, dia bermimpi dapat wahyu, dia bermimpi jumpa Allah Ta'ala. Ini punca dia. Okey, punca dia adalah pada mimpi dan kemudian kita yang mendengar ni pula kita anggap kepala, ya, mimpi boleh dijadikan syariat, mimpi boleh dijadikan hujah. Okey, maka seterusnya itu yang membawa kepada seseorang itu mendakwa dirinya menjadi Nabi. Dah orang semua terima kata dia boleh dapat wahyu. Takkan dia tak nak mengaku jadi Nabi lagi? Baik mengaku jadi Nabi, lagi banyak keistimewaan. Lagi orang angkat lagi tinggi. Setakat dapat wahyu je, ramai orang boleh dakwa.
Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa amanar rasulu bima unzila ilaih. Nabi SAW beriman dengan semua apa yang disampaikan kepada baginda dengan apa cara sekalipun. Dan kita pun kena beriman dengan Al-Quran, mimpi Nabi SAW, ilham. Ya, sampai ilham berbentuk wahyu. Okey, ilham ni ada dua. Okey, ilham ada dua. Ilham yang ada pada Nabi SAW adalah ilham Nabi sebagai Nabi dan ilham Nabi sebagai manusia. Okey, ilham Nabi sebagai Nabi adalah pada berkaitan syariat. Yang ni kena ingat. Okey, sebab tu ada perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Nabi doa untuk fulan ibnu fulan masa doa qunut contohnya. Bila Nabi qanata syahran yad'u ala ra'lin wa zakwan. Nabi doa dalam doa qunut Nabi, Allahumma la'an fulan, Allahumma la'an fulan. Mana Nabi dapat nak laknat orang? Okey, maka adalah wahyu daripada Allah Taala yang datang melalui ilham Nabi SAW. Okay, dan ilham ni pula datang kerana kedudukan Nabi sebagai manusia. Seperti mana manusia lain. Manusia lain pun dapat ilham juga. Okay, dan biasanya ilham Nabi sebagai manusia ni pada perkara-perkara dunia yang tak ada kaitan dengan syariat. Okay, Nabi sebagai manusia. Okey, pernah macam mana ilham Nabi sebagai manusia? Pernah satu ketika Nabi SAW berjalan. Lalu Nabi lalu dekat kawasan orang tengah talqih umur. Talqih ataupun tengah kacuk bunga, kacuk kurma. Okey, kacuk kurma. Okey, lalu terlintas dalam kepala Nabi SAW. Bila Nabi tengok ada pokok yang cantik, pokok cantik, maka Nabi kata, kenapa kamu tak kacukkan pokok A ni? Pokok B ni, kacukkanlah A dengan B ni cantik, ni cantik. Kemungkinan dia akan keluar jadi cantik. Okay. So, para sahabat pun bila dengar benda ni, maka mereka pun buatlah. Nabi SAW bagi tahu. Takkan ada susah lah kita nak tolak kan, berat hati nak tolak. Okay. Lalu mereka pun kacukkan kurma tu. Bila kacuk kurma tak jadi. Tak jadi. Ni masalah ni. Nabi suruh kacuk kurma tak jadi. Okay, lalu mereka pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih tahu. Okay, lebih tahu tentang urusan dunia. Yang ni saya nak kena terangkan tentang urusan dunia. Dunia kamu. Tentang urusan, ya Allah, kenapa tulisan, Masya Allah, urusan dunia kamu. Okey, benda ni kita kena tahu dan kita kena jelas. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang dia terlalu menghormati para agamawan. Okey, dia terlalu menghormati para ustaz, maka setiap benda dia nak buat dalam dunia ni dia tanya ustaz. Okay, dia tanya ustaz. Okay, ataupun bila dia tengok ustaz buat sesuatu tu, maka ni ada keberkatan ni. Lalu dia pun tanya ustaz pasal saham. Dia tanya ustaz pasal berniaga. Okay. Dia tanya ustaz pasal berubat. Yang ni kena tahu ni. Itu yang kita dapat tengok ada bedah batin. Bedah batin. Keluarkan gout, keluarkan kanser daripada ni. So kita kata ustaz adalah orang-orang yang berkaitan dengan syariat. Syariat, hukum hakam agama boleh tanya ustaz. Dan dengarlah cakap ustaz bila ustaz cakap apa berkaitan dengan syariat. Tetapi pada urusan dunia, perniagaan kita nak berniaga macam mana, cara nak berniaga, nak dapat untung dan rugi. Bab riba tak riba ni kena tanya ustaz, tu hukum syariat, hukum syarak. Tapi bab macam mana nak dapat keuntungan yang maksimum, dengan modal yang minimum, yang ni jangan tanya ustaz. Tanya ustaz lepuh lah. Ustaz pun tak tahu. Ni kena tanya ahli dia. Kalau ustaz tu ahli dia, tak apa, tanya. Kalau ustaz tu ahli perniagaan contohnya. Dia ahli perniagaan dan dia ustaz. Maka tak apa kita tanya. Kalau ustaz tu, dia adalah doktor. Pada masa yang sama, dia adalah doktor ataupun tabib ataupun dukun tradisional, bukan bomoh, dukun tradisional yang mengubat dengan akar kayu, dengan apa semua. Itu boleh tanya pada dia. Dia ustaz tapi pada masa yang sama dia tabib. Itu tak apa. Tapi kalau ustaz semata-mata ustaz, macam saya contohnya, orang datang tanya kepada saya, ustaz saya sakit kanser, apa saya perlu buat? Saya kata pergi hospital lah. itu yang kita boleh jawab. Sebab apa? Sebab ustaz adalah benda-benda yang berkaitan dengan syariat. Macam mana Nabi SAW ada benda-benda ilham yang datang
kerana Nabi sebagai manusia. Dan contoh lain adalah ketika mana dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, bila Nabi sampai dulu dekat Badar, maka Nabi pilih satu kawasan, duduk dekat satu kawasan ini. Sahabat Nabi ni ramai yang kaki perang. Okey, sebab orang Arab ni memang kaki perang. Dia ada Harbul Fujar. Okey, dia ada Harbul Fujar yang beratus tahun berlaku antara orang-orang Arab. Okey, dan dia ada dekat Makkah pun sesama kabilah Arab pun banyak berlaku peperangan. Okay, lalu ada di kalangan sahabat yang expert perang. Okay. So bila sampai dekat Badar, Nabi kata kita duduk kat kawasan ini. Tapi sahabat yang expert perang ni dia kata apa? Ini tak strategik. Kawasan ni tak strategik. Nabi punya ilham, Nabi tengok dekat kawasan yang mungkin kawasan yang tinggi sikit daripada tempat lain, ataupun kawasan yang senang nak bergerak, kawasan terbuka agaknya. Yang Nabi SAW duduk, saya tak dapat pastikan bentuk macam mana kawasan yang Nabi pilih. Okey, so Nabi pilih kawasan A. Okey, tapi sahabat yang pandai perang ni, expert perang, dia orang pun berbicara sesama mereka. Mereka kata, ini kawasan tak strategik. Okay, lalu apa mereka buat? Mereka pergi tanya Nabi SAW. Sebab mereka ni dah memang expert kan. Ada rasa macam, ini kena tanya. Lalu mereka tanya Nabi, wahai Rasulullah, kamu duduk kat sini ni sebab wahyu ke apa? Lalu Nabi bagi tahu, bukan sebab wahyu. Ini adalah ilham ataupun benda Nabi SAW sendiri nak duduk situ. Ada pandangan Nabi, kita duduk situ. Maka sahabat yang berpandangan B dia kata, wahai Rasulullah, ada kawasan yang lebih strategik. Kawasan Badar ini ada perigi dia, ada kawasan mata airnya. Sebaik-baiknya kita duduk dekat sumber air. So mereka pun berpindah ke sumber air. Okay, sumber air. Okay, nak katanya bahawa Nabi SAW ada ilham Nabi sebagai manusia. Okay, tapi kalau ilham yang berkaitan dengan syariat, maka kita kena dengar. Okay. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Nabi SAW beriman dengan apa yang diturunkan oleh Tuhannya, Rabbihi. Yang ni kena ingat perkataan ni, Rabbihi, Tuhannya. Okey. Okey, dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala sedang menceritakan bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita sentuh benda ni? Kerana ada sebahagian orang dia mengatakan bahawa Al-Quran ini Jibril alaihi salam ambil daripada Lauh Mahfuz. Okey, dia kata Jibril alaihi salam ambil benda ni daripada Lauh Mahfuz. Okey, bermakna dia bukan datang direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam tempat ni Allah Taala bagi tahu unzila ilaihi mir rabbih, yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Bermaksud Jibril alaihi salam ambil Al-Quran direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya pergi ambil dekat Lauh Mahfuz. Okey, sebab Lauh Mahfuz adalah benda yang bertulis. Okey, bila bertulis maka Jibril dia baca macam mana Al-Quran tu? Dia baca dengan cara bacaannya sendiri ke atau macam mana? So Jibril baca dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna Allah Taala ajar direct kepada Jibril alaihi salam. Dan Jibril bawa kepada Nabi SAW. So ini kita kena perbetulkan kita punya maklumat. Sebab ada orang kata, Jibril yang bawa, Jibril yang Jibril ambil daripada Lauh Mahfuz, dan ini adalah pandangan yang kurang tepat. Okey. Wal mu'minun, lalu orang yang beriman kepada Nabi SAW, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan turut beriman kepada benda-benda yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Okay. Kepada Nabi SAW. Okay, baik. Kemudian kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua akan beriman, iaitu Nabi dan Rasul, al-mu'minun, orang beriman pun akan beriman. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama sekali, kena percaya kepada bukan hanya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kewujudan Allah Taala sebagai Tuhan yang layak disembah, kewujudan Allah Taala sebagai pentadbir alam ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang itu yang kita kena beriman dengan dia. Okey. Kemudian amana billahi wa malaikatih, dan beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat iaitu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malak. Malak adalah yang memiliki, kemudian ilkun, kekuatan. So malaikat ini adalah makhluk yang memiliki kekuatan.
makhluk yang memiliki kekuatan malaikah. Malaikatihi, dan beriman kepada malaikat adalah iman yang ada dua jenis. Okey, ada dua jenis iman kepada malaikat, iaitu iman yang kita sebut sebagai ijmal dan iman yang disebut tafsil. Okey. Iman secara ijmal adalah iman bahawa beriman bahawa Allah Taala menciptakan para malaikat. Ini iman secara ijmal. Allah menciptakan malaikat. Maksudnya kita percaya wujudnya malaikat dan malaikat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So itu nama dia iman secara ijmal. Kalau ada benda ni cukup. Cukup keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, iman secara ijmal. Ya, namun bagi orang yang berilmu, yang nak menuntut ilmu, maka dia akan beriman secara tafsil. Okay, tafsil ni adalah Allah Taala cipta malaikat daripada cahaya. Okay. Daripada cahaya. Kemudian malaikat ini ada nama. Malaikat ada tugas. Okey, ini detail. Detail yang ada pada para malaikat. Apa bentuk fizikal malaikat? Okey. Malaikat ada bentuk fizikal, malaikat ada sayap, malaikat ada leher, malaikat ada telinga. Okey, semua malaikat ada. Okey, so malaikat ada benda-benda ni. So iman yang detail ini dipanggil sebagai iman secara tafsil. Ini adalah iman bagi orang-orang yang mengkaji. Kita kaji tentang malaikat, hakikat malaikat, maka kita akan dapat tafsir. Wa illa cukup iman. Kalau nak kata beriman pada Allah Taala, kamu beriman tak pada para malaikat? Okey, maka cukuplah dengan iman ijmal, iaitu Allah menciptakan malaikat. Okey, dan malaikat ni siapa? Malaikat bukan lelaki dan bukan perempuan. Okay, seperti mana kata orang-orang Arab kafir Quraisy, mereka mengatakan bahawa malaikat, sebab apa? Sebab malaikat ni datang dengan ta marbutah. Ejaan malaikat kan malaikah. Okay, dengan ta marbutah. Lalu mereka kata malaikat-malaikat ni wal-iyazubillah adalah anak-anak perempuan Allah Taala. Lalu Allah Taala kata, Allah Taala balas pada mereka, kamu tak suka anak perempuan? Kamu tu orang Arab zaman Nabi SAW. Kamu tak suka perempuan, anak perempuan, sampai kamu bunuh anak perempuan hidup-hidup. Tapi kamu berani pula kata Tuhan ada anak perempuan. Allah Ta'ala balas pada mereka macam tu. Okay. So ada di kalangan manusia yang kata malaikat ini adalah anak Tuhan. Lalu Allah Ta'ala sebutkan bahawa malaikat ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Itu iman secara ijmal. Okay. Kemudian kita ada beriman bahawa malaikatihi wa kutubihi. Kutub, ada kitab-kitab. Okay. Kitab-kitab ni pun sama. Semua keimanan kita, rukun iman kita ada dua, iaitu ijmal dan tafsil. Okay. Tafsil bagi yang mengkaji, yang berilmu, yang mengkaji, maka bila dia tahu, dia kena beriman secara tafsil. Iman secara ijmal bahawa Allah Ta'ala ada menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan para rasul. Okay. Dan kitab-kitab ni mungkin bawa syariat baru dan mungkin mengekalkan syariat lama. So, tapi ada kitab-kitab yang mana ada sebahagian kitab Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Sebab tu kita tahu ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala cerita kepada kita. Dan ada kitab-kitab yang Allah Ta'ala minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada yang Allah Ta'ala cerita dan ada yang Allah Ta'ala tak cerita kepada kita. Okay. So kita beriman secara ijmal, Allah Ta'ala turunkan kitab dan kitab ini adalah panduan bagi manusia. Mengandungi syariat-syariat. Tafsilnya adalah kitab A turun pada Nabi A. Kitab B turun kepada Nabi B. Ini tafsil. Dan apa yang terkandung dalam kitab A? Dalam kitab A ada cerita, ada apa semua. Itu iman secara tafsil. Bagi orang yang mengkaji, maka dia beriman secara tafsil. Bagi orang-orang yang beriman, dia beriman secara am, maka dia beriman dengan iman ijmal. Kemudian wa kutubihi wa rusulih. Okay, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka turut beriman dengan para rasul selain daripada Nabi SAW. Selain daripada Nabi SAW, di sana ada Nabi lain dan Rasul lain. Sebab tu Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW dalam surah Al-Ahqaf. Allah Ta'ala kata apa? Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Kata Allah Ta'ala, wahai Muhammad, bagi tahu pada manusia bahawa aku bukanlah Rasul yang baru. Rasul maksudnya sebelum aku tak ada Rasul. Nabi kata, aku adalah Rasul, sebelum aku pun ada Rasul. Sebelum aku pun ada Rasul, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka Allah Taala sebut walaqad arsalna rusulan min qablik, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kami telah hantar
para rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad. Okay. So kita beriman secara ijmal bahawa adanya rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada manusia untuk menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengajak manusia untuk beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya rasul itu iman secara ijmal. Okey. Iman secara tafsil, Nabi fulan, Nabi Nuh dekat kaum ni, Nabi Hud dekat kaum ni, mukjizat dia apa, kitab dia apa, semua itu iman secara tafsil, detail. Okay. Okay, kalau kita orang masyarakat awam, maka cukuplah iman secara ijmal. Tapi kalau kita mengkaji, berilmu benda yang kita dah tahu, maka kita wajib beriman dengan benda yang kita dah tahu. Iman secara tafsil. Okay. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Okey, yang ini. Jangan kita berbeza-beza, membahagi-bahagikan, nufarriqu baina ahadim min rusulih. Jangan membahagi-bahagikan antara, membeza-bezakan antara para nabi dan rasul. Zaman Nabi SAW, para sahabat dia suka membeza-bezakan antara nabi dan rasul. Lalu Allah Taala datangkan ayat ni. Ayat ni bukan sebab turun ayat ni disebabkan perbuatan para sahabat membeza-bezakan. Perbuatan tu membezakan antara orang dengan orang, itu fitrah manusia. Okey, lalu Allah Subhanahu Taala sebut nak beza-bezakan, tapi jangan beza-bezakan nabi dan rasul. Sebab nabi dan rasul Allah Taala bagi mereka syariat dan Allah Taala letak mereka pada situasi dan keadaan yang berbeza. Okey, sebab tu kita tak boleh nak membeza-bezakan, nak kata nabi ni lebih baik daripada nabi ni. Okay, Nabi SAW sendiri Nabi bagi tahu bahawa ana sayyidu waladi Adam. Nabi kata aku adalah tuan atau pemimpin kepada Bani Adam, semua anak-anak Adam ni, I am the best. Okay, Nabi SAW sebut macam tu, seolah macam tu. Tapi pada masa yang sama, kita tidak boleh membezakan Nabi dengan Nabi-Nabi yang lain. Kerana ada satu ketika para sahabat membezakan Nabi SAW dengan Nabi Musa AS. Okay, lalu para sahabat kata, oh tu Nabi SAW lebih baik daripada Nabi Musa AS. Lebih hebat, lebih semua daripada Nabi Musa AS. Maka Nabi SAW bagi tahu, apabila aku dibangkitkan pada hari kiamat nanti, aku nampak Musa berada di sisi Tuhannya, di tepi arash Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi tak tahu siapa yang dibangkitkan dulu, aku ke Musa. Nabi nak bagi tahu bahawa jangan kamu membeza-bezakan, sebab tak tahu siapa yang lebih terbaik di sisi Allah Ta'ala. Dekat dunia ni, hukuman dia, penilaian dia adalah Nabi yang terbaik. Okay, tapi pada masa yang sama Allah Ta'ala kata jangan membeza-bezakan antara Nabi dan Rasul. Okay, kisah Nabi Musa AS, okay, mungkin kerana Nabi Musa pernah tolak orang sampai meninggal dunia tanpa sengaja, maka para sahabat kata Nabi SAW lebih baik kerana Nabi tak bunuh orang, tetapi Nabi pernah membunuh seseorang. Siapa dia? Nanti kita boleh ceritakan, sebab nama dia pun saya tak ingat. Nabi SAW hanya satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi SAW. Dalam semua peperangan Nabi SAW, inilah satu-satunya manusia yang Nabi SAW bunuh dia. Okey, itu berkenaan dengan Nabi Musa AS. Okey, ada pun yang keduanya adalah ketika mana para sahabat Nabi mendengar cerita tentang Nabi Yunus AS. Okay, kita pun dengar cerita tentang Nabi Yunus, bagaimana Nabi Yunus tinggalkan kaumnya. Dia tinggalkan kaumnya, lalu Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Okay, ataupun ikan yang besar. Hut ni macam ikan paus lah. Lalu dimakan oleh ikan yang besar, lalu Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam daripada perut ikan. Okey, lalu bila sahabat dengar tentang cerita ini, maka sahabat kata, oh sudah tentu Nabi lebih baik daripada Yunus. Nabi Yunus alaihi salam, Yunus tinggalkan kaum dia. Nabi SAW duduk berperang siap ni dengan kaum dia. Okey, lalu Nabi SAW kata pada para sahabat, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan sesekali kamu melebih-lebihkan aku daripada Yunus bin Matta. Kita tak tahu, setiap orang tu ujian dia berbeza-beza. Okey, kemampuan dia berbeza-beza. Maka Nabi kata, jangan kamu melebih-lebihkan aku daripada Yunus bin Matta. Kamu tak tahu siapa yang lagi susah keadaan dia, lagi sukar situasi dia. Okay, sebab tu Allah Ta'ala sebut kat sini,
La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kita tidak membeza-bezakan di antara mana-mana nabi dan rasul. Ada rasul yang kita suka cerita dia, lalu kita pun kata, oh ni nabi yang lebih baik daripada nabi yang lain. So tak boleh. Okay. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Tetapi orang yang beriman kepada Allah SWT, mereka akan sentiasa berkata, sami'na, kami dengar dan kami taat. Okay? Bukan tugas mereka untuk membahagi-bahagikan. Ya, Nabi dan Rasul, katalah macam ni, Nabi, okay, dan Rasul datang bawa hidayah. Okay? So, fokus kita adalah pada ini. Ini fokus kita. Ya, apa yang dia orang bawa, ini fokus kita. Ada pun detail kehidupan dia, Nabi ni kahwin 2 ke, kahwin 3 ke, makan apa, sarapan pagi, makan apa, makan petang, minum malam, makan malam, minum petang. So itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Sebab urusan kita adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hidayah atau syariah. Okay. Bagaimana benda itu berkaitan dengan hidayah dan syariah, maka selagi itu kita pegang. Tapi untuk tahu kehidupan Nabi, detail macam mana, apa semua, maka itu bukan urusan kita. Kita hanya dipertanggungjawabkan untuk kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Inilah yang dituntut daripada kita. Okey, dan kemudian oleh kerana kadang-kadang kita ni degil. So nak dengar tak nak dengar. Suruh taat tak nak taat. Lalu Allah Ta'ala ajar pada kita, ghufranaka rabbana. Keampunan kamu, wahai Tuhan, kalau kami tak dapat laksanakan tanggungjawab kami. Sami'na wa ata'na. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab contohnya. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak wajar bagi seorang yang mengaku diri dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dah ada perintah Allah Taala ataupun ada larangan, lalu dia pergi cari option lain. Dia pergi cari option lain untuk kata sebenarnya Allah Ta'ala tak suruh macam ni, dia suruh buat macam ni. So perintah dan larangan bila datang dan jelas daripada Allah Ta'ala perintah dan larangan tersebut, maka tidak wajar untuk cari option lain. So yang kita hanya buat lepas tu adalah kesilapan-kesilapan dan kesalahan-kesalahan yang memerlukan kita untuk minta ampun daripada Allah Ta'ala. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Keampunan kamu kami harapkan wahai Tuhan, wa ilaikal masir, dan kepada kamu kami akan kembali. Okay, ini ayat 285. Baik, kita sebut tadi bahawa sebab turun ayat ni dia ada kaitan dengan ayat sebelumnya 284 dan ayat selepasnya 285. Mari kita tengok. Hadisnya berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Okay. Lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat 284. Apabila turun ayat 284 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampai sini fashtadda dzalika, dulu sini. Fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi berat pada sahabat Nabi bila baca ayat 284. So apa yang ada dalam ayat 284 ni yang menyebabkan jadi berat kepada para sahabat Nabi? Baik, kita tengok ayat 284. Okey. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ni berat ke? Tak nampak berat sebab ayat ni banyak dalam Quran ni. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Okey. Sambungan dia. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah Ta'ala kata, apa yang kalian perlihatkan, apa yang kalian pertontonkan, ma fi anfusikum, daripada apa yang kalian buat daripada anggota badan kalian, au tukhfuhu, atau apa yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah Ta'ala akan menghisab. Lalu benda ni jadi berat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang jiwa manusia ni, kita kadang-kadang jiwa kita ni jadi liar. Okay? Liar. Kita fikir bukan-bukan, kita merancang untuk merompak contohnya. Okay, kita tengok orang ada harta banyak, okay, tambah dengan situasi sekarang ni kita dalam tekanan. Lalu dalam hati kita kata-kata, bagus kalau aku dapat rompak benda ni, kita pun merancang secara imajinasi. Tak buat, kita imajinasi. Okay, ataupun kita buat apa lagi? Kita merancang benda-benda tak elok lah, benda-benda jahat. Bila tengok
sekitaran kita merancang benda tak elok. Okey. Okey, lalu dia kadang-kadang menjadi liar. Okey, menjadi liar. Manusia biasalah ada benda-benda yang dia tak dapat nak kontrol. Okey. Dia tahu contohnya bila dia tengok aurat kan. Tengok perempuan yang tak menutup aurat. So dia tahu benda tu salah. Tapi bila dia tak boleh nak kontrol kalau perempuan tu cantik ke apa, dia ada benda yang terlintas dalam diri dia. Okay. Lalu benda ni jadi berat daripada para sahabat. Kata takkanlah kita terfikir pasal benda tu, pasal benda-benda tak elok pun, Allah Ta'ala akan hisap kita. Allah Ta'ala kata masuk dalam buku amalan kamu. Yuhasibkum bihillah. Allah Ta'ala akan hisap kita. So, fashtadda zalika ala ashabi Rasulullah. Berat, wahai Rasulullah, macam mana ni? Okay. So, mereka datang berjumpa dengan Nabi SAW. Fa'atau Rasulullah SAW. Mereka datang jumpa Nabi SAW. Summa baraku ala rukab. Kemudian mereka melutut. Baraku ala rukab. Rukab ni adalah rukbah. Rukbah, okay, lutut. Dan baraku duduk. Duduk atas lutut maksudnya melutut. Faqalu, lalu mereka berkata, ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq. Okey, kami dipertanggungjawabkan, diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan yang kami mampu. Kami mampu nak buat benda tu, nak merancang, nak buat benda tu boleh. As-salah, as-siyam, al-jihad, was-sadaqah. Solat kami boleh. Okey, maksudnya kami usaha untuk ada untuk solat. Penat macam mana pun kami solat juga. Keadaan macam mana pun kami solat juga. Kalau tak larat boleh duduk, boleh baring, boleh jamak solat. Okey, kami akan solat. Asyam, puasa. Puasa kami akan usaha. Kami boleh usaha untuk buat. Kami tak tinggalkan puasa. Okey, puasa walaupun duduk dekat Greenland, dekat Norway, yang mana dia punya siang dia 1 jam je. Okey, maka kadang-kadang jadi kesusahan, tapi mereka kata boleh, kami tetap boleh buat lagi. Al-jihad, berperang di jalan Allah Ta'ala, kami boleh buat lagi. Sedekah, keluarkan duit, kami boleh lagi. Okay, tetapi apabila turunnya ayat ini, wahai Nabi SAW, la nutiquha, kami tak mampu. Macam mana nak kontrol ni? Jiwa dalam ni, imajinasi ni, macam mana nak kontrol? Keinginan yang tiba-tiba terlintas nak buat benda tak elok. Macam mana kita nak kontrol benda tu? La nutiquha, kami tak mampu buat benda ni. So bila kami tak mampu, adakah kami akan dihisap juga? Kami akan dikira dosa kepada kami. Okey. Lalu Nabi SAW membalas kepada mereka, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Okey, maka adakah Nabi tanya pada para sahabat, adakah kamu nak berkata-kata seperti mana orang-orang ahli kitab berkata kepada nabi-nabi dan rasul sebelum ini, bahawa sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak nak ikut. Kami dengar tapi kami tak nak ikut. Sorry, wa asaina. Okey, Nabi maksudnya bila Allah Taala turunkan sesuatu ayat, maka tak dengar. Tak boleh kata sami'na wa asaina. Tak boleh kata kami dengar tapi tak nak ikut. Okey. Bal qulu sami'na wa ata'na. Tapi katalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka katalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Okay, Allah Ta'ala bagi ayat apa je pun, katalah kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, keampunan engkau wahai Tuhan sekiranya kami tidak dapat melaksanakan apa yang kau minta ni, wa ilaikal masir, kami akan kembali kepada kamu. Maka sahabat pun sebutlah benda tu, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Okey, falamma qtara'ahumul qaum dhallat biha alsinatuhum fa anzalallahu fi ithriha. Masa benda tu dah sebati dengan mereka, dah jadi amalan harian mereka. Setiap kali terlintas benda tak elok dia, mereka akan baca ghufran, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setiap kali terlintas je benda tak elok, itulah yang mereka baca. Okey, amanah Rasul ayat ke-285. Okey, lalu Allah Taala turunkan ayat yang memuji mereka. Amanah Rasul. Okey, para orang yang beriman ni adalah orang yang mengungkapkan ayat ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baguslah mereka. Okey. Falamma fa'alu dzalika nasakha Allah Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya menasahkan ayat 284 ni.
Ayat 284 dinasahkan kata Abu Hurairah. Okey. Ayat 284 ni dinasahkan. Maksudnya Allah Ta'ala dah tak kira dah benda apa yang ada di dalam hati manusia. Benda apa yang terlintas di dalam hati manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak tak ambil kira benda tersebut. Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan mempertanggungjawabkan seseorang itu, sesuatu jiwa itu, illa wus'aha, kecuali mengikut kemampuannya. Kemampuan. Okey. Baik. Persoalannya, okey, seperti yang kita sebut tadi tentang kemampuan. Okay, bila sebut kemampuan, kemampuan ini kita boleh tahu dia kita mampu atau tidak selepas usaha. Usaha dulu, usaha comes first. Usaha nombor satu. Dah usaha tak mampu, barulah kita kata kemampuan tak ada. Okey, tapi kalau tak usaha, awal-awal lagi dah kata kemampuan tak ada, maka ini masalah. Macam orang yang kita bagi contoh hari tu tentang solat duduk. Orang yang tak usaha lagi, dia tak tahu dia boleh rukuk ke, dia boleh sujud ke, dia tak tahu. Dia cuma agak-agak rasa lepas operation ni tak boleh kot nak rukuk dengan sujud. Okay, lepas sakit macam ni tak boleh kot nak rukuk dan sujud. Itu assumption. Okay, itu assumption, jangkaan. Okay, belum tentu betul. Tetapi bila dia dah usaha untuk buat benda tu, dia dah cuba solat untuk dengan cara berdiri, nak rukuk, nak sujud, tapi tak boleh, maka barulah kita kata itu kemampuan dia. Okay, itu takat kemampuan dia, tahap kemampuan dia, dia dah tak boleh dah. Maka pada waktu tu dia bolehlah tukar jadi solat duduk ke. Okay, kalau duduk pun dia dah tak boleh, maka baringlah. Okay, maka itu yang kita kata kemampuan. Dan begitu juga pada solat ni, kita kena sebut ni juga ada. Solat jamak dan qasar. Yang ni biasa berlaku. Okay, solat jamak dan qasar. Okay, asalnya solat jamak dan asar. Nak masuk asar dah. Jamak dan qasar. Okay, asalnya solat bagi orang musafir adalah qasar. Qasar ini untuk musafir. Jamak ini untuk sebab, bersebab. Okay, bersebab. Okay, tapi kadang-kadang ini benda selalu kita buat. Kita jamak solat tanpa sebab. Jamak solat tanpa sebab. Okay, contoh jamak solat tanpa sebab ialah kita balik kampung, duduk kat kampung, lalu kita ada solat zuhur, masuk solat zuhur. Lalu kita pun jamakkan solat zuhur dengan asar. Benda biasa kita buat. Kita panggil solat ni jamak qasar. Okay, jamak qasar. Okay, sedangkan kalau kita tengok asalnya, solat yang dibenarkan ketika musafir hanyalah qasar. Ini adalah solat yang dibenarkan semasa kita bermusafir. Okay. Jamak bila ada keperluan. Okay. Jamak hanya bila ada keperluan. Okay. Maksudnya kalau kita duduk kita dalam perjalanan balik kampung contohnya. Okay. Lalu kita dekat highway. Okay. Highway dah masuk maghrib dengan isyak. Lalu kita pun nak kata okay, dalam musafir ni boleh solat qasar je, kita boleh solat maghrib je dulu, isyak nanti kemudian. Tetapi kita takut kita penat, kita tidur langsung lupa solat. Okey, ini sebab maka kita boleh jamak solat. Okey, disebabkan wujudnya sebab yang menyebabkan takut kita tertinggal solat, terabaikan solat, maka kita jamakkan solat. Tetapi kalau kita tengah relax kat kampung, tengok TV, tengok cerita, tak ada apa, zuhur tak ada apa, asar tak ada apa, maka solatlah dengan solat qasar. Maksudnya setiap solat pada waktunya. Okay, solat zuhur pada waktu dia, solat asar pada waktu dia, cuma kita pendekkan rakaat sahaja. 2 rakaat zuhur, okay, 2 rakaat asar. Tapi pada waktu dia masing-masing. Okay, ini asal solat. Ini asal solat. Okay. So bila kita tak mampu, baru kita jamakkan. Jamak ni bukan ambil benda yang kita ambil dan kita kata, oh boleh jamak, ni boleh jamak. Okay, so kita berhati-hati. Berhati-hati dalam perkara yang melibatkan jamak dan qasar solat. Jamak ni bila ada keperluan. Okay. Contoh orang yang boleh jamak,
walaupun dia tak musafir. So jamak ni bila kita sebut ada disebabkan keperluan, maka dia boleh dilakukan walaupun kita tak bermusafir. Doktor contohnya, doktor perubatan. Doktor perubatan yang macam contoh dia kena bedah neurologi, kena bedah saraf, bedah otak. Okey, nefrologi berkaitan dengan buah pinggang, jantung, kardiologis kan, berkaitan dengan jantung. Mereka ni pembedahan mereka bukan pembedahan sejam 2 jam. Bukan pembedahan yang simple, tapi pembedahan mereka pembedahan yang lama. Kadang-kadang mengambil masa berbelas jam untuk selesaikan pembedahan mereka ni. Lalu mereka ni akan kehilangan banyak waktu solat, 13 jam, separuh hari. Berapa banyak waktu solat boleh hilang? Okay. Boleh hilang kadang Zuhur, Asar, Maghrib boleh hilang. Okay. Boleh hilang Asar, Maghrib, Isyak ke. Subuh, Zuhur, Asar ke. Kalau lama sangat lah tu. Okay. Isyak dengan subuh ke kalau lama. So doktor-doktor ni dia boleh jamak solat. Sebab apa keperluan? Ada keperluan. Okay, contohnya kita ada askar-askar yang berada dekat sempadan. Tambah lagi sempadan pada kawasan yang bahaya. Contohnya dekat kawasan Eskom, dekat Sabah. Itu kawasan yang bahaya, sentiasa tergugat dengan lanun, dengan apa semua. Lalu polis-polis sempadan ni perlu sentiasa berjaga. Dan mereka ni ada shift. Dan kadang-kadang shift mereka sampai 12 jam. Satu shift. Okay. So biasanya 8, tapi askar kan. Askar 12 jam satu shift. So bila dalam 12 jam ni, waktu solat mereka macam mana? Kalau setiap Zuhur, masuk waktu Zuhur berhenti kejap. Dan kemungkinan masuk waktu Zuhur itulah orang-orang yang nak menceroboh tanah air dia tahu. Polis ni dia akan solat pada waktu ni. Waktu ni kita masuk. Ataupun dia akan solat. Kalau tak sempat waktu Zuhur, nanti Asar dia akan solat. So kita masuk waktu Asar. Okay, so polis-polis sempadan ni dia kena sentiasa dalam keadaan bersiap siaga. Kena sentiasa dalam keadaan berjaga. Lalu kita kata jamakkan je lah Zuhur dengan Asar. Jamakkan je sebab dia lebih diperlukan untuk menjaga sempadan. So bila ada keperluan, maka kita baru kita berpindah daripada asal. Okay, so nampak jamak dan qasar. Ni kena faham benda ni. Jangan blanket. Jangan bagi blanket asal musafir boleh jamak boleh qasar. Tidak. Okay, qasar jamak hanya ada keperluan, qasar apabila bermusafir. Okay, boleh nampak? Mungkin ada orang yang dah tahu tentang benda ni. Saya ingatkan sahaja. Okey, baik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang itu melainkan dengan kemampuan dia. Dan kemampuan kita sebut tadi selepas usaha. Okay, kalau tak boleh baru kita berpindah daripada benda azimah kepada rukhsah. Okay, macam contoh air. Bila tak ada air, contohnya nak bertayamum. Okay, sebelum kita bertayamum, kita pastikan dulu memang langsung tak ada air. Okay, bila dah tak ada air, betul-betul dah pasti tak ada air, maka waktu tu barulah kita bertayamum. Okay, boleh? Okay, tambahlah macam mana-mana keadaan sekalipun. Okay, kalau macam contoh menggunakan arak, okay, atau makan babi contohnya. Kan bila makan babi ni darurat. Okay, darurat. Okay, bila dah darurat ni, arak boleh, makan babi pun boleh. Okay. Tapi kita kena pastikan dulu bahawa kita betul-betul darurat. Okay. Dah usaha dah untuk cari makanan halal, dah usaha untuk makan. Tak jumpa melainkan arak dengan babi sahaja, maka baru dibenarkan. Saya nampak bukan hanya lapar, cari tengok kiri kanan tak ada makanan, nampak ada air arak je, maka pergilah minum arak. Tak boleh. Usaha dulu macam kita tahu contohnya bila kat padang pasir ada pokok kaktus, kita pun belajar kaktus dulu menyimpan air. Lalu kita pun usaha dulu ambil air daripada kaktus. Ataupun kita tahu dekat kawasan dalam hutan contohnya ada binatang-binatang liar yang boleh dimakan. Ada burung, ada apa semua yang boleh dimakan, ayam hutan yang boleh dimakan. So kita usaha dulu untuk dapatkan. Kalau tak dapat, barulah kita berpindah kepada benda-benda yang dilarang. So itu maksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hatta, okey, kita balik kepada ayat tadi. Wa in au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini yang menjadi masalah. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Okey. Allah Taala turunkan ayat ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
benda yang kita sembunyikan dalam hati kita ada dua jenis. Dekat mana saya nak contoh? Okey, dekat sini lah. Ini makna ayat tadi. Boleh tengok, siapa nak tengok makna dia dalam bahasa Malaysia, sementara saya conteng ni boleh tengok. Baik, apa yang kita sembunyikan dalam hati? Tukhfuhu, ayat dia tadi. Au tukhfuhu yuhasibukum. Baik. Baik, ini ayat dia. Benda yang kita sembunyikan dalam hati kita ada dua jenis. Satu, benda yang kita boleh kontrol. Kita boleh kontrol. Dan satu lagi benda yang tak boleh kontrol. Okay. Tak boleh kontrol ni, macam contoh bila kita suka kepada benda-benda yang dilarang. Contohnya kita tengok perempuan ni cantik tapi dia tak menutup aurat, ataupun dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita pun ada kata, alamak, dia kafir. So kita tak boleh nak kontrol perasaan sayang tu, sayang yang tabi'i kepada manusia. Kita tak boleh nak kontrol benda tu. Okey. So benda tak boleh kontrol, maka Allah Taala kata dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak boleh. Tetapi benda yang boleh kontrol, Allah Taala akan tetap hisab. Apa benda yang kita boleh kontrol dalam diri kita yang kita sembunyikan orang lain tak tahu adalah akidah. Akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita adalah benda yang kita sembunyikan. Tak ada orang tahu kita ni beriman betul kepada Allah Taala atau beriman pada Tuhan lain. Kita ni beriman kepada Nabi Muhammad SAW atau beriman kepada Nabi lain. Tak ada orang tahu benda tu ada dalam diri kita. Dan benda ini dia bukan benda tak boleh kontrol. Benda yang kita boleh kontrol. Kita yang bentuk akidah kita macam mana bentuk dia. Okey. Lalu kalau benda ni kita boleh kontrol, Allah Taala akan hisap kita. Kalau dalam hati kita kita ada rasa keyakinan kepada ada Tuhan lain selain Allah Taala, maka ini Allah Taala akan hisap. Allah Taala akan kira. Kenapa kamu beriman kepada benda-benda ni? Okay. Kalau percaya kepada bomoh contohnya. Okey, so siapa yang tahu kita percaya tak percaya pada bomoh? Kita dia yang tahu. Lalu Allah Taala akan hisap benda ni. Okay, so percaya pada bomoh adalah benda yang kita boleh kontrol. Kita boleh nak percaya ke tak nak percaya ke, kita boleh kontrol dia. Okay, so benda yang boleh kontrol adalah benda yang Allah Taala akan tetap hisap. Tapi yang tak boleh kontrol, maka Allah Taala akan bagi keampunan dia. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Okey, boleh. So nampak. Okey. So sebab turun ayat ini, ayat 284, 285, 286 kita ringkaskan. Ayat pertama turun adalah ayat 284. Lalu bila ayat 284 turun, maka dia menjadi satu benda yang beban kepada para sahabat Nabi SAW, kerana ayat 284 menceritakan bahawa setiap apa yang terlintas dalam hati manusia ni semua akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Dan itu satu benda yang berat, satu benda yang beban bagi para sahabat Nabi. Lalu bila datang berjumpa dengan Nabi SAW, Nabi kata pada mereka, okey, apa yang perlu kamu buat? Setiap kali ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala turun, kamu hanya perlu kata sami'na wa ata'na. Dan itulah ayat 285 yang diturunkan. Disebabkan para sahabat sebut sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, lalu Allah Taala turunkan ayat untuk puji mereka. Orang yang beriman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Dan orang beriman adalah orang yang berkata sami'na wa ata'na. Okay. Mereka tetap kata sami'na wa ata'na, tapi dalam hati mereka tetap rasa terbeban. Okay. Sebab kadang-kadang ada benda macam contoh bila kita di contoh benda apa yang membebankan kita, yang kita rasa dia adalah satu bebanan. Tapi tak jumpa lah ibadah yang merupakan satu bebanan. Tak ada. Okey, lalu kalau kita lah terasa ada satu ibadah tu terbeban dan kita tetap buat juga. Kita tetap buat juga ibadah tu. Sebab apa? Sebab kita tahu kita kena buat. Tak buat ibadah ni rasa berdosa. Tapi ia satu bebanan pada kita. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan benda tu. Okey, akan turunkan benda tu pada kita. Contoh bagi orang yang yang beriktikad ataupun dia percaya bahawa solat fardu itu 5 waktu dekat masjid tu wajib, maka dia kena pergi solat fardu. Tapi ada tempat-tempat yang dia rasa susah untuk dia pergi. Contoh dia pergi kat luar negara, dekat kawasan yang tan kan,
yang nak solat kat kawasan terbuka tak boleh. Lalu susah untuk dia buat benda tu. Okey, lalu dia buat juga. Okay, ataupun waktu tengah musim sejuk yang sangat-sangat sejuk, dia nak keluar pun susah. Lalu dia rasa beban bila dia nak keluar, tapi dia buat juga kerana dia beriktikad bahawa wajib untuk pergi solat berjemaah dekat masjid. Okay, lalu turunlah ayat 286 untuk bagi tahu bahawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takat mana kamu mampu. Kalau kamu pergi keluar dengan waktu sejuk tu, otak boleh beku, tangan boleh beku, maka tak payahlah. Duduklah kat rumah. Okay? Kalau kamu ni tak ada kemampuan fizikal, ada lumpuh ke, kurang sempurna anggota ke, tapi nak pergi berjihad jalan Allah Ta'ala tapi tak boleh, maka Allah Ta'ala kata tak payah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Melainkan dengan kemampuan dia. So itulah ayat 285 dan ayat 284, 285, 286. Walaupun kita bawa datang satu ayat je, ayat 285 kat tengah-tengah tu, tapi sebenarnya ayat yang menceritakan tentang sebab turun ni diceritakan untuk ayat 284, 285 dan 286. Okay, baik. So habis kita pada ayat ini. Siapa ada soalan boleh tanya. Okay, berkenaan dengan ayat daripada surah Al-Baqarah. Dan Alhamdulillah kita dah habis daripada surah Al-Baqarah dan kita akan masuk pada surah Ali Imran. Lalu sebelum kita masuk, saya nak minum air sikit boleh? Ya. Okey. Baik, bismillah. Okey, baik. Okey, kita dah selesai daripada surah Al-Baqarah, maka kita pergi pada surah yang seterusnya, iaitu surah Ali Imran. Surah Ali Imran menceritakan tentang satu keluarga. Al adalah keluarga. Okay, sebab tu kalau kita tengok nama orang-orang Arab, contohnya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Ya, As-Saudiyah. Al dekat sini ni Al dekat sini maksudnya adalah keluarga. So mana-mana orang Arab yang ada kat belakang dia, contoh kita ada siapa? Masyari Rashid Al-Afasi. Al-Afasi. Al dekat sini adalah keluarga, daripada keluarga Afasi. Okay, keluarga Afasi. Okay, apa lagi? Contohnya apa lagi? Afasi, ada Al. Okay, Al ini artinya adalah keluarga. Okay, kalau Al-Bukhari, cuma kadang-kadang lah Al-Bukhari itu maksudnya daripada keluarga Bukhara. Dia orang yang duduk dekat kawasan Bukhara tu adalah bagaikan satu keluarga. Okay, Al keluarga daripada Bukhara. Okay, Al-Bukhari, An-Naisaburi, keluarga An-Naisaburi. So Al dekat depan tu artinya keluarga, yang mana ejaan dia yang sebenarnya adalah Al. Okay. Dan ini yang kita sebut dalam selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad. Al adalah ahli. Okay. Baik, Ali Imran menceritakan tentang keluarga Imran. Okay, ada seorang makhluk Allah Ta'ala, hamba Allah Ta'ala yang nama dia Imran. Nanti kita akan lalu dekat tempat yang menceritakan tentang siapa dia, keluarga Imran, yang Allah Ta'ala abadikan namanya di dalam Al-Quran. Okay. Baik, surah Ali Imran, maka ia adalah surah Madaniyah. Okay, Madaniyah. Madaniyah maksudnya adalah surah-surah yang turun selepas hijrah Nabi SAW. Selepas hijrah. Okay. Surah-surah yang Madaniyah ni, surah-surah yang turun selepas hijrah ni, dia punya khasais dia, keistimewaan dia. Keistimewaan. Okay. Antara keistimewaan dia ialah laras bahasa yang mudah. Laras bahasa dia tak tinggi. Laras bahasa tidak tinggi. Okay, sebab apa? Sebab selepas Nabi berhijrah ke Madinah, maka cabaran yang Nabi terima berlainan dengan cabaran yang Nabi terima dekat Mekah. Dekat Mekah, cabaran Nabi adalah orang pertikai Al-Quran. Orang pertikai Al-Quran. Okay? Orang kata Al-Quran ni Nabi reka, ahli kitab reka. Dia bukan daripada Allah SWT reka. Lalu Allah Ta'ala cabar mereka dengan menggunakan bahasa.
So kamu yang kata hebat sangat bahasa ni, baik. Allah Ta'ala kata, bawa lah datang baca Al-Quran bahasa Arab. Bawa datang. Okay, sebab tu surah-surah yang ada semasa Nabi dekat Mekah sebelum hijrah, maka laras bahasa dia tinggi. Surah-surah Makkiyah, laras bahasa dia sangat tinggi. Okey, sampaikan ada perkataan-perkataan yang susah untuk kita dapatkan. Kalau tak percaya, baca surah Juzuk Ammah. Okey, kita jumpa dengan ayat-ayat contoh وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ apa dia mu'sirat ma'an thajjaja لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا. So perkataan-perkataan dia adalah perkataan-perkataan yang susah, laras bahasa dia laras bahasa yang tinggi. Okey. Tetapi apabila sampai selepas hijrah Nabi SAW, maka cabaran ni dah tak ada. Dekat Madinah benda ni dah tak relevan, tak ada. Lalu Allah Ta'ala ubah uslub penyampaian Al-Quran daripada laras bahasa yang tinggi, laras bahasa tidak tinggi. Sebab yang tinggal dekat Madaniyah ni, dekat fatrah Madinah ni adalah untuk menyampaikan hukum syariah. Hukum syarak. So hukum syarak mesti disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah. Okay, sebab matlamat daripada hukum syarak ni adalah supaya manusia buat. Okay, manusia buat. Okay. Kalau bahasa yang tinggi yang orang tak faham, macam mana kita nak buat? Betul tak? Okay, so laras bahasanya adalah laras bahasa yang tak tinggi. Dan surah Madaniyah pula penuh dengan hukum-hukum syarak. Okay, penuh dengan hukum-hukum pasal solat, pasal puasa, pasal zakat, pasal jihad, pasal infak. Semua ada dalam surah-surah Madaniyah. Okay, ini keistimewaan surah Madaniyah. Dan surah Ali Imran ada 200 ayat. Dan surah Ali Imran ada kelebihan dia. Dan kelebihan membaca surah Ali Imran ni secara umumnya dia adalah Al-Quran. Maka baca Al-Quran, satu huruf dalam Al-Quran, maka dapatlah. Okay, satu huruf dalam Al-Quran, maka dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan tu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan 10 kali ganda pahala. Okay, itu secara umum. Secara khususnya surah Ali Imran dan surah Al-Baqarah mengandungi fadilat khusus. Kelebihan khusus. Apa dia? Surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat nanti ka'annahuma ghamamatan, bagaikan dua awan. Bagaikan dua awan. Okay, dua awan yang datang untuk memayungi orang-orang di bawah. Okay, masa hari kiamat kan ada orang-orang yang kena matahari. Ini matahari. Matahari ini kedudukan dia pada hari kiamat, kedudukan dia mengikut amalan manusia. Ada yang matahari dia dekat, dia rasa matahari ini bagaikan sejengkal daripada dia. Ada yang rasa sehasta, ada yang rasa dia agak jauh sikit matahari. Dan setiap seorang akan merasai matahari dengan amalan dia, berdasarkan amalan dia. Okay, lalu walaupun berdasarkan amalan, kalau kita duduk jauh macam ni pun, dekat dunia sekarang ni pun, kita tengok cuaca kat luar, panas tak? Siapa berani pergi kat luar tu? Duduk kat luar tu 5 minit ke, 10 minit ke? Panas, tak tahan. Okay, walau jauh sekalipun, tapi kerana ada matahari, maka kita tetap akan panas. Walau bagaimanapun antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala memberikan ada benda-benda yang memayungi kita, yang memberikan naungan dia. Antara dia adalah sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada naungan Allah Taala pada hari kiamat yang Allah Taala bagi kepada 7 golongan yang biasa ustaz-ustaz sebut dekat dalam ceramah, sab'atun yuzilluhumullah. Dan ada juga awan-awan yang akan datang. Dan siapa yang jadi awan ni? Awan ni datang daripada mana? Apa benda yang kita buat untuk dapatkan awan? Lalu Nabi SAW bagi tahu bahawa ada 2 awan besar yang akan menghalang cahaya matahari dan memayungi orang-orang di bawahnya daripada terkena terik matahari, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang mana siapa yang rajin sentiasa membaca 2 surah ini, yang sentiasa beramal dengan isi kandungan dia, yang sentiasa mentadabur ayat di sebalik surah Al-Baqarah dan Ali Imran, insya-Allah inilah yang menanti mereka. 2 awan ataupun 2, Nabi SAW sebut, sama ada 2 kumpulan awan ataupun 2 kumpulan burung. 2 kumpulan burung yang akan memayungi manusia
pada hari kiamat nanti, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Maka banyakkan kita duduk dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Okay. Jangan pula kata Al-Baqarah senang, baca surah susah. Ini biasa jadi pada sekolah-sekolah tahfiz. Bila baca surah Al-Baqarah, dah rasa Al-Baqarah tu lancar, mantap dah bacaan. Lalu dia kata tak payahlah baca banyak kali Al-Baqarah. Sedangkan kelebihan yang ada dalam Al-Baqarah dan Ali Imran adalah kelebihan yang sangat hebat. Okey, baik. Itu berkenaan dengan surah Ali Imran. Baik, kita tengok ayat daripada surah Ali Imran. Oh, panjang. Panjang. Saya pun tak perasan. 12 dan 13. Okey. Okey, sekarang pukul berapa? Takut kita terlajak. Okey, dah nak masuk. Nak masuk ni, kita nak baca ke? Ataupun kita nak buka soalan? Ya, macam mana? Nak teruskan kita ambil ayat ni ataupun kita nak buka soalan-soalan? Kalau siapa ada soalan-soalan? Tak ada. Tak ada, kita baca dulu. Kita baca dulu. Nanti kita, dekat mana kita boleh terang, kita terangkan insyaAllah. Okey, kita baca ayat 12 dan ayat 13 insya-Allah daripada surah Ali Imran. Ayat 12 dan 13 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Okay, baik, dekat sini lain semua kita boleh baca ayat mudah, cuma dekat perkataan ni je. Okay, saya nak pastikan semua orang sebut ra'yal ain. Ain, tak nak ra'yal ain. Ra'yal ain, tak nak. Kita nak ain. Ra'yal ain. Okay, boleh? Ayat ini bermaksud kul, katakanlah kepada orang-orang kafir wahai Muhammad. Kul lilladzina kafaru. Katakan pada orang-orang kafir, satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Kalian akan dikalahkan. Okey, ketika mana surah Ali Imran ini turun, maka ada peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat satughlabun, kamu akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kamu akan dibangkitkan dan dihimpunkan di dalam api neraka, kata Allah Ta'ala, neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan ia adalah tempat seburuk-buruk tempat pembaringan. Lalu Allah Ta'ala kata jahannam ini bukan hanya mereka akan masuk dalam neraka jahannam, tetapi mereka akan jadikan jahannam ini sebagai tempat tidur, tempat pembaringan mereka. Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa mereka akan kekal di dalam neraka jahannam. Sekejap kita tunggu azan habis. Allah.
Okey. Baik. Okey. Ayat 12 dan 13. Kita sentuh sikit ayat ni. Kita sentuh secara lagi insya-Allah. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Lalu Allah Taala kata, bagi kamu wahai manusia sudah ada tanda. Allah Taala dah buktikan pun bahawa orang akan kalah. Yang lawan dengan kebenaran ni dia akan kalah. Orang kafir ni akan kalah. Ketika mana dua kumpulan bertemu, fi fi'atayn iltaqata. Dua orang bertemu, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kumpulan berperang di jalan Allah Taala, wa ukhra kafirah, dan satu lagi adalah kafirah. Yang tidak beriman kepada Allah Taala. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Kedua-dua mereka melihat musuh mereka lebih lebih sedikit. Yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Maksudnya dekat sini maksudnya double. Bilangan mereka double. Okay, maksudnya mereka melihat setiap seorang dia rasa diri dia kecil dan dia lihat orang kat depan itu banyak. Mithlaihim ra'yal ain. Okay, dekat sini nanti kita akan bincang tentang ada masalah sikit. Sebab apa? Sebab ada pertentangan dengan ayat di dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Taala kata wa yuqallilukum fi a'yunihim. Ya, Allah Ta'ala kata nampak musuh ni macam sikit. Musuh nampak orang Islam sedikit bilangan, dan orang Islam nampak orang kafir ni macam sedikit bilangan. Tapi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Setiap seorang daripada mereka dia melihat musuh mereka, penentang mereka ni dua kali ganda lagi ramai. Orang kafir tengok orang beriman dua kali ganda lagi ramai. Orang beriman tengok orang kafir dua kali ganda lebih ramai. Lalu macam mana kita nak kenakan tu? InsyaAllah kita akan cerita. Okay. Kita akan cerita pada sesi yang akan datang insya-Allah. Kita kejar asar. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberi pertolongan bi nasrihi, akan yu'ayyidu memberi sokongan dengan bi nasrihi, dengan bantuan dan kemenangannya man yasha kepada sesiapa sahaja yang Allah Taala kehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar. Ini adalah ibrah, benda yang Allah Taala bagi ini bila berlaku pertemuan antara orang kafir dan orang beriman, dan kemenangan pasti pada orang beriman. Ia adalah ibrah, ia adalah pengajaran bagi orang-orang yang melihat dan mengambil pengajaran. Okey. So itu ayat 12 dan ayat 13 yang mana dia punya sebab turunnya kita akan cerita, tetapi riwayat ini dipertikaikan kesahihannya. Okay. Dekat mana dipertikaikan kesahihannya kita akan tengok nanti insya-Allah. So saya harap semua tuan-tuan dan puan-puan dapat setia bersama dengan teruskan bersama dengan Akademi Tadabbur pada setiap hari Jumaat selepas solat Jumaat, di mana kita cepatkan sikit kita punya kelas ke 2.45 untuk kita kejar asar insya-Allah. Okay, lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa pesanan terakhir saya, agar berkongsilah ilmu ni dengan orang. Sama ada kita sendiri mengajar, kalau kita kurang keyakinan nak mengajar, maka ajaklah orang datang duduk dalam kelas-kelas ilmu ni. Bawa datang kelas-kelas ilmu. Mana kelas ilmu yang kita ada, bawa lah.
orang datang. Dia dapat ilmu, dia dapat pahala, kita dapat pahala sekali. Kita dapat pahala sekali, dan teruskan sokongan-sokongan anda kepada kelas-kelas mengaji yang ada dekat masjid, dekat surau, atau kelas-kelas online, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.